Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan, kesihatan, yang mana ianya merupakan nikmat yang besar akan dihisap di depan Allah. Kita gunakan untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang merapatkan, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita ini akan diampunkan dosa kita dan dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Kerana itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan syurga. Dan sudah tentu ilmu itu berkaitan dengan fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Maka itu satu kewajipan bagi setiap peribadi, apa juga dia berada, bidang apa juga, ya, adakah dia engineer, ya, ataupun arkitek, ataupun doktor, guru, apa juga bidang, hatta maklimah yang jual nasi lemak pun mesti selesaikan masalah fardu ain, kerana kita akan bertemu dengan Allah bila masa dan waktu itu kita akan ditanya, ya, man rabbuka. Maka kalau kita tak kenal pencipta kita dengan baik, na'udzubillah min zalik. Baik, jadi kita telah bicarakan pelajaran kita yang mana ianya berkaitan dengan kisah Nabi Musa, tak habis lagi. Kenapa? Ianya dalam surah An-Nazi'at yang menceritakan hal ataka hadithu Musa. Ya, ayat itu menceritakan sudah sampaikah berita kamu tentang cerita Musa. Dan kita telah menceritakan kisah Musa pada pelajaran yang lepas, yang mana ianya sudah berada di mana? Dia lari dari Fir'aun yang telah berpakat dengan menteri-menterinya untuk menghukum bunuh terhadap Nabi Musa. Disebabkan Nabi Musa telah bunuh seorang Qibti dalam pergaduhan dua orang antara Bani Israel dengan seorang lelaki Qibti ataupun di antara tentera Fir'aun yang berbangsa Qibti dengan sekali tumbukan. Yang mana tumbukan itu pada asalnya kalau orang biasa tak ada apa-apa. Ya, kalau orang biasa tak ada apa-apa, tetapi disebabkan Nabi Musa Allah berikan kekuatan yang cukup dahsyat. Nanti kita akan tengok. Ya, saat lagi kita akan lihat bagaimana tumbukan dia itu, tumbukan yang Masya Allah, sekali tumbuk, ya, bayangkan kita akan menyaksikan hadis bagaimana Nabi Musa tumbuk batu. Tum kan. Menarik dalam kisah tu. Ya, dia tumbuk batu, bukan batu tumbuk tu, bukan lesung batu, ni tangan ditumbuk. Ya, yang kita duk berangan cerita Thor kan, omboi. Kita ditipu daya dengan cerita-cerita yang begitu. Anak-anak kita, ya, cerita Incredible Hulk, apa lagi cerita yang berbagai-bagai dah kita tengok kartun Melaka, ya, tetapi hakikat yang ada pada cerita Nabi Musa ini adalah hakikat yang sebenarnya, yang Allah mencerita hakikat seorang manusia yang bernama Musa. Dari beberapa sudut ada kelemahannya, dari beberapa sudut ada kehebatannya. Okey, dalam pelajaran yang lepas kita telah menceritakan bagaimana Nabi Musa telah diselamatkan oleh seorang lelaki. Siapa lelaki itu? Salah seorang menteri. Ya, salah seorang menteri dia yang berada bersama Fir'aun, dan Fir'aun tidak tahu dia tu beriman. Ya, menarik sekali, dan kita kaitkan kisah bagaimana Abbas berada di Mekah. Masyarakat Mekah tak tahu Abbas sudah beriman. Ya, itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bab Abbas itu agak menarik, istimewa dalam pengkhususan untuk Abbas radhiyallahu anhu. Maka lelaki ini, kalau kita tengok ayat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-20 ni, ya, lelaki ni, ayat ni pun dia berkaitan dengan, kalau kita baca Quran, hafal Quran, dia akan bertembung hampir-hampir serupa ayat ni, ya, di dalam surah Yasin. Cuba tengok. Dia kadang-kadang orang yang menghafal ni dia akan terlari ayat ni. Ya. Yang saya bacakan dalam solat tadi. Okey. Cuba tengok ayat tu. Ayat yang ke-20.
surah Yasin surah ke-36 juzuk 22. Dan kita tengok surah Al-Qasas ni, ayat dia hampir sama, ayat yang ke-20. Saya baca yang surah Qasas punya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Okey, ayat tu. Kalau surah Yasin pula, ayat yang ke-20 juga, ya. Sama 20 juga. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey, dekat sama. Ya, cuma bezanya rajulun pada surah Yasin di tengah, yang ni di awal. Ya, kalau siapa yang menghafal Quran, dia kadang-kadang tercampur di tang situ je. Disebabkan saya agak teringat tu disebabkan surah Qasas awal, surah Yasin berikutnya. Dia turun macam tu, itu yang boleh kita bezakan. Okey. Jadi lelaki ini, kita terus sambung balik kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana lelaki ini seorang menteri yang pergi nasihat kepada Musa, suruh keluar cepat. Dan kita tahu bahawa Nabi Musa keluar dari bumi Mesir. Dan bumi Mesir itu menjadi khilaf para muarrikhin, ahli sejarah, yang mana tempat dia tidak clear. Adakah dia di bawah sana, di selatan lagi daripada Kahirah, ya, yang mana tempat yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam di Al-Fayyum. Ya, Al-Fayyum, yang mana ianya di selatan lagi, lebih kurang hampir 100 km dari Kahirah. Okey. Tetapi kita menyaksikan yang bakal dia pergi adalah ke arah Syam di sana. Madian, yang dikaitkan dalam kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi ini menjadi perbahasan para ulama tafsir khilaf dan yang bercampur dengan Israiliyat. Kita cuba mengambil yang ringkas, yang mana diceritakan oleh ulama tafsir, ya, hak mana yang boleh kita sampaikan. Jangan lebih-lebih, kerana benda ni persoalan yang tak mampu dibicarakan melainkan ada fakta dan dalil yang sahih walaupun cerita Nabi, ya. Okey, baik. Dalam kisah itu kita menyaksikan apabila lelaki itu bersegera, fakharaja, Rasul Allah mengatakan, fakharaja minha khaifan yataraqqab, qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu, dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang yang zalim itu. Ini ayat mengisyaratkan bahawa perasaan takut memang ada pada manusia. Takut itu dibenarkan. Kita dah bahaskan. Takut yang berbentuk begini dibenarkan, kerana itu hakikat kehidupan kita. Ya, bagaimana Rasulullah takut berhadapan dengan kafir Quraisy sewaktu dia berhijrah, ya, dia terpaksa menyuruh. Semua itu berlaku. Tetapi berhati-hati, kerana jika takut itu salah, dia boleh menyebabkan syirik, apatah lagi takut-takut yang tidak ada kena-mengena. Misalan takut hantu, ya, kewujudan dia dipertikaikan, memang tak ada. Kenapa nak takut? Syirik. Takut kalau kita buat ni jadi malapetaka, syirik. Ya, yang saya teringat pernah saya tanya seorang tok guru, disebabkan acara-acara ritual yang dibuat, biawak masuk rumah takut sial datang. Ya, buat apa ritual yang dikatakan untuk tolak bala. Ya, ular masuk, burung hantu masuk, dia buat acara yang sama. Jadi saya tanya tok guru macam mana? Tok guru tu jawab, macam itulah kan. Dia kata bahawa kita berprasangka kalau macam biawak masuk tu tanda sial, dia kata. Kalau kita lalu, kita takkan lalu teruslah. Ya, jadi fahaman itu merupakan khurafat. Fahaman itu adalah fahaman yang bermasalah. Itu kita. Kalau maaf kata orang yang Hindu nampak biawak, dia kejar je kan. Dia kejar je lagi. Tak ada pula sial. Jadi istilah sial itu semua adalah istilah yang datang daripada minda orang yang takut pada sesuatu yang tak seharusnya ditakut. Ya, 6. Ya. Dia bawa pada syirik, dia beriktikadkan bahawa kewujudan benda, hantu tu lain, biawak tu lain. Kewujudan biawak tu seolah-olah tanda sial.
Ya, sedangkan biawak tidak ada sial ataupun tuah. Dia binatang biasa yang tersesat, terlalu apa semua. Tidak, memang benda-benda ni semua tidak ada mudarat. Adapun takut pada hantu, benda tu adalah satu benda yang kita kata tak ada, benda yang tak wujud. Hantu wujud ke? Satu persoalan, hantu wujud tak? Waktu kami di Pakistan dulu tak takut hantu. Orang sana tak takut hantu. Yang takut tuf. Tengah-tengah makan tu dia tembak kawan dia. Pening kepala kita. Semua lari bawah meja. Dengar peluru tak boleh lepas ke bawah meja kan. Tapi nak cerita takut di sudut begitu. Hantu datang daripada mana wallahu alam, tetapi itu salah silapnya. Allah ampunkanlah tok nenek kita nak menyuruh anak-anak dia jangan keluar malam, ya. Hantu apa? Hantu langsui, hantu kopek, hantu apa lagi hantu, ya. Yang disebut-sebut pucung tu Indonesia, hantu apa. Itu semua tidak pernah wujud dalam sejarah dunia. Kita tak pernah, semenjak kita lahir sampai hari ini, tak pernah baca surat khabar pun, ya, si fulan mati dibunuh hantu. Tak ada. Ya, tak ada. Subhanallah, saya teringat pasal saya dulu penakut. Memang takut hantu. La ilaha illallah. Darjah 1 tu sampai umur 17 tahun masih lagi takut hantu. Nak pergi ke Sungai Perak malam-malam takkan pergi. Ya, siang-siang pun tengok atas, bukan tengok bawah, tengok atas pokok kabung tu kan. Orang Perak tu lah pokok kabung tu. Kok keluar dari situ. Minda kita rosak disebabkan benda-benda yang begini. Bila dah belajar Quran dan Sunnah, duduk di Pakistan pula tu jenis macam tu, langsung alhamdulillah Allah hilangkan, cabut perasaan takut tu, ya, pada hantu yang tak logik. Kalau sesuatu yang mudarat, misalan entah. Aku nak minum kopi pun susah. Kacau. Astagfirullah. Islam. Tak boleh discuss lah dengan. Baik, ala kulli hal. Baik. Jadi dalam kisah ni agak menarik yang kita lihat, ya, apabila perkara ini berlaku kepada seorang nabi yang takut dia diterima, yang boleh diterima. Seperti mana takut harimau, takut kepada ular, apa semua diterima oleh akal, yang mana dia tidak bercanggah dengan konsep, ya, beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Okey. Baik, kita lihat. Tetapi yang menarik dalam perkara ni, Nabi Musa keluar dalam keadaan menyorok-nyorok, khaifan. Ya, orang yang takut dia tak akan keluar terang-terangan, dia akan menyorok-nyorok. Ya, seperti mana yang berlaku para sahabat yang dalam keadaan takut berhijrah, kecuali Saidina Umar yang berani menyatakan siapa yang nak tengok anak dia menjadi yatim dan isterinya menjadi janda, tahan aku, ya, di kawasan begini-begini. Itu Umar. Tetapi dalam kisah yang lain, para sahabat semua menyorok-nyorok. Kebanyakannya menyorok-nyorok. Okey, dalam bab ini, Nabi Musa AS pun menyorok-nyorok untuk lari daripada kawasan Fir'aun. Dan kita kena tahu bahawa kawasan Fir'aun bukan kecil. Bayangkan Fir'aun, keturunan dia, dinasti Fir'aun ini dah berkuasa lebih daripada 3,000 tahun. Oh, dahsyat. Dan berbagai-bagai nama Fir'aun tu kita saksikan, dan berbagai-bagai kehebatan dia pun berbagai-bagai, dan perkhianatan pun ada. Ya Allah, kita pun terkejut juga bila tengok macam tu. Ya. Dan Allah jadikan pula keturunan Fir'aun ni jenis susah nak beranak. Susah nak zuriat. Tu pasal bila lahir tu seorang, dua orang, paling banyak 3 orang. Itu pun kadang-kadang yang ketiga tu ada masalah. Ya, itu paling banyak. Kemudian yang paling sikit tak adalah. Macam Fir'aun yang kita cerita ni. Dia tak ada anak. Tak ada anak. Cuma dalam kisah yang dibuat oleh orang barat, bahawa Fir'aun yang ni ada anak dia. Jadi bercanggah. Ya, bercanggah. Baik, kita saksikan. Dan yang paling menarik, Nabi Musa sentiasa dalam sirinya berdoa. Kalau kita tengok kan, macam mana Nabi Musa boleh berdoa? Dia tak kenal, ya. Ini menunjukkan bahawa ini kesan daripada tarbiyah seorang ibu. Ya, ibu dia yang menyusu. Walaupun berulang alik, tetapi dah jadi ibu dia menyusu dia dan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Ya, menarik, subhanallah. Allah nak berikan, ya, kebaikan kepada Bani Israel dengan keadaan Nabi Musa dipelihara di dalam istana Fir'aun.
dalam keadaan didikan oleh ibunya. Dan kita tahu kedudukan seorang ibu yang begitu besar sehingga Imam Ahmad Hanbal memuji ibunya. Aku anak yatim yang mana ibu aku menjagaku dan ibu aku membangunkan aku waktu subuh, sebelum subuh. Ya, dia wudukkan aku, dia buat-buat dan akhirnya dia selubungkan aku menuju ke masjid tiap-tiap pagi. Ya, terutamanya musim sejuk. Dia menceritakan kesan daripada ibu yang begitu. Lahirnya Imam Ahmad Jibal, lelaki yang agung yang menjadi mujaddid pada zaman itu. Dahsyat. Ya. Oleh kerana itu, kita menyaksikan Nabi Musa kesan daripada pentarbiahan ibunya dahsyat. Bukan sebarangan. Akidah dia kepada tauhid yang satu. Okey, kita lihat seterusnya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala dia menghadap ke arah negeri Madian, ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Okey, ini Nabi Musa alaihissalam setiap detik dia melangkah dia berdoa. Ya, ini sifat para nabi, dia punya tawakal kepada Allah dahsyat dan penyerahan dia secara total kepada Allah. Bayangkan kita keluar daripada rumah Nabi Musa ni, keluar di tanah airnya dalam keadaan sehelai sepinggang, tidak ada apa-apa, dalam keadaan ketakutan. Semua menyelubungi dia. Ya, menjadi orang yang asing. Keluar beratus kilometer ni, bukan dekat-dekat, ya, jauh. Maka di saat itu, ya, doa dia tidak putus. Dan kita menyaksikan, kalau kita dah takut, macam mana agak? Ya, tak boleh nak buat apa. Ya, jalanlah, nyoroklah macam mana pun. Tetapi ini bukan sebarangan. Ini kerajaan, tenteranya dahsyat-dahsyat. Dan dia berada dalam negeri itu. Macam mana nak keluar? Wallahu alam. Hanya Allah yang memelihara dia. Ya, okey, dia keluar dan dia menuju ke arah Madian. Ya, baik. Bila dia menuju ke arah Madian, dia berdoa lagi, Rabbi, ya, asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ya, bila dikatakan Rabbi, Allah, Tuhan yang maha berkuasa untuk menunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, bukan kalimah sebarangan, ya. Kalimah Rabbi itu pasal saya latihkan kepada tuan-tuan dan perempuan, hayati kalimah Rabb itu. Baru kita kenal pencipta kita siapa. Kalau kita sebut Allah aja, kita tak kenal. Dah terbiasa Allah, tak rasa apa. Tetapi bila kita kenal kalimah Rabb, kita merasakan satu keagungan yang kita sembah. Bukan sebarangan. Satu kekuatan, super power yang cukup dahsyat. Itulah Allah. Kalimah Rabb memainkan peranan. Ya, masalah kita Tuhan, itu Tuhan, kita tak rasa apa-apa. Tetapi bila, alhamdulillah, bila kita hayati kalimah Rabb, maka kita akan rasa kegerunan dalam jiwa satu. Ya, perasaan takut pada dia satu. Perasaan rindu dan dendam untuk bertemu dengan dia. Sehingga kita akan mencantikkan amalan soleh kita kerana kita akan bertemu dengan dia. Dia nak tengok amalan kita. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, jika ada perasaan kita, raja nak berjumpa dengan kita. Ya, nak bagi gelaran datuk lah misalnya kan. Maaflah kalau ada yang datuk. Nak bagi gelaran datuk macam mana? Excited tak? Begitu juga dalam kes ini, kalau kita kenal pencipta kita, Allah yang menanti kita bila-bila masa. Tiap-tiap kali menanti. Kita merindui untuk bertemu dengan dia. Kita akan persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita, amalan kita, dan kita persembahkan bila-bila masa. Allah amat suka. Itu pasal Rasulullah kata, tajammal, cantikkan dalam berhubung dengan Allah, meminta kepada Allah. Disebabkan, ya, excited sangat. Saya bila dapat kalimah Rabb itu saya hayati, subhanallah. Ya, terasa lain. Memang terasa lain. Okay. Ini kesnya Shuraim menangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya terkejut. Kenapa menangis? Saya hayati, oh, kalimah Rabb ini ada satulah kalimah yang bukan main-mainan. Hanya orang yang beriman dan mengenali hanya Rabb itu hanya satu je yang mampu. Yang sifat dia tu hanya satu je yang boleh. Yang ni Allah saja. Orang lain tak boleh. Subhanallah. Baik, kita lihat. Dia meminta Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku jalan yang benar. Okey.
Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternakannya. Dan dia menjumpai di belakang orang yang ramai itu dua orang wanita yang sedang menghalau ternakannya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternakan kami sebelum pengembala itu memulangkan ternakannya. Sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umur. Okey. Jadi dalam perkara ni, kita tahu bila seorang dulu, zaman sekarang kalau kita dahaga, pergilah kedai beli air mineral ke, kalau tengah jalan pergilah R&R, ya, tengah highway tu. Dan di sana tidak ada R&R melainkan tempat-tempat yang tertentu. Ya, itu pasal bila R&R di padang pasir kat mana, yang mana ada pokok tu, ya, itulah R&R dia. Pokok sidar yang Rasulullah kata dilaknati orang yang menebang pokok sidar. Berbahas ulama' di antaranya pokok sidar yang menjadi tempat teduhan. Ya, dan ulama' mengatakan pokok sidar yang berada di Mekah dan Madinah. Okey, perbahasan tu tak apa. Tapi nak menceritakan kenapa itulah tempat teduhan R&R mereka. Dan kalau kita saksikan tempat air mereka macam inilah. Ini tempat yang dinamakan tempat bagi minum binatang. Binatang dah makan rumput apa, cari tempat. Lepas tu mereka ada satu tempat yang mana bagi minuman kepada binatang. Semua binatang akan minum. Okey. Cuma di kawasan Madian ini, ya, ialah memang tabiat orang lelaki yang bekerja. Ya, orang lelaki yang bekerja. Tetapi dua orang wanita ni yang dikategorikan anak dara ni, tak ada lelaki yang bekerja. Ya. Dia menghalau-halaukan binatang dia. Kenapa? Lelaki-lelaki ni tak bagi masuk campur. Jangan masuk kawasan ni sampai kambing-kambing kami minum. Satu, unta kami minum, lembu kambing tu minum dulu. Yang kedua, telaga yang dikatakan sumber air itu, ya, mereka letak batu. Dan yang meletakkan batu yang menjadikan perbahasan, ada kata 10 orang lelaki yang kuat angkat batu tu. Ada yang kata 4-5 orang. Tapi al-muhim, batu tu berat, seorang-seorang tak boleh. Ya, berat. Jadi bayangkan kalau seorang-seorang tak boleh, ini kan pula 2 orang perempuan. Mana larat? Anak dara pula tu. Ya, tapi anak dara dulu kuat lagi banding anak dara kita zaman ni. Fragile. Ya, tak kuat jentik dah menangis. Ya, nak masak nasi pun hangit saja. Okey. Baik. Jadi bayangkan, okey. Bayangkan bila mereka dah bagi minum, mereka angkat batu tu dan tutup balik. Habis apa lagi? Macam mana nak bagi air? Itulah sisa-sisa itulah kambing bagi 2 orang perempuan ni minum. Mana cukup? Ya. Lalu Nabi Musa menyaksikan. Dia tak boleh masuk campur secara direct. Dia tengok. Lalu dikatakan, apa hal ni? Ya, pasal ini tabiat Nabi. 1. Dan 2, tabiat seorang anak raja yang prihatin. Dia tengok. Dia rasa kesian. Ya, rakyat dia yang kasi dia bantu nak dia tumbuk orang tu pasal menginaya. Jadi dia tengok apa hal ni? Kalau kita malu-malu Allah, kita ni warak belaka konon. Ya, malu-malu Allah nak bertanya. Okay? Tetapi bila dia tengok, dia sebagai pemimpin, dia tengok apa hal tu. Lalu dia tanya, ma khatbukuma? Apa hal ni? Orang bagi minum, korang tak bagi kambing korang minum. Lalu dia katakan apa? Sesungguhnya, ya, kami tak boleh bagi kerana mereka tak bagi kami minumkan kambing ini sehingga kambing mereka dah selesai, barulah kami boleh minumkan. Lepas tu telaga ini ditutup oleh mereka. Yang mana mereka orang lelaki 4-5 orang angkat batu tu, kami nak angkat tak boleh. Nabi Musa dengar je. Okey. Baik. Kalau begitu tak apa. Lepas je mereka bagi minum, ya, mereka tutup. Kan? Jadi kesian budak 2 orang ni. Budak pula. 2 orang wanita ni.
Lalu Nabi Musa pergi angkat batu tu, yang mana batu 5 orang angkat tu, dia seorang angkat. Nampak tak? Kekuatan lain. Nabi Musa punya kekuatan cukup dahsyat. Ya, lebih dahsyat daripada Incredible Hulk. Nah, budak-budak ni kes budak-budak lah. Orang tua tak apa. Ya. Jadi, dia boleh angkat dan diletak, dia pergi servekan, ya, dia bagi air sehingga kambing tu minum, dan habis minum tu cepat. Ya, bila cepat mereka balik. Okey. Okey, kita tengok bagaimana. Adakah lepas dia bagi minum, Nabi Musa mengeluarkan business card. Okey, ini saya Musa. Okey. Kalau ada apa nak kontak, silakan. Tak ada, sorry. Okey, mari kita tengok. Fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. La ilaha illallah, Nabi. Ya, subhanallah. Lepas dia bagi. Okey, lepas dia bagi, tak cakap banyak. Okey, tak adalah business card ke. Okey, saya Abang Musa, okey, selamat berkenalan, tak ada. Ya, lepas tu terus dia duduk bawah, terus dia berdoa kepada Allah. Nampak tak? Siri para nabi tak putus dengan doa kerana yakin dia kepada Tuhan dia. Yakin kepada Allah, ya, subhanallah. Keyakinan itu yang kita nak, ya. Allah tak akan sia-siakan, ya. Bayangkan dah habis bagi, okey, selesai, dan dia berhak untuk bertanya ke apa, tapi dia tak nak bertanya. Ini yang berlaku bila kita menyaksikan dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah kata berzina dengan Safwan tu. Ya, Safwan apabila Aisyah keluar peringkat awal buang air, dia balik, ya, Rasulullah tengok dia dah ada. Lepas tu dia rasa alamak, kalung tertinggal. Ya, dia keluar, Rasulullah tak perasan. Jadi dia keluar, dan orang zaman dahulu bila buang air, dia tak buang dekat-dekat, dia jauh. Terutamanya perempuan, dia akan pergi jauh. Dan kebiasaan adat zaman dahulu, perempuan dia melatihkan buang air di waktu malam. Itu dia. Ya, adat dia. Dia melatihkan. Kenapa zaman dahulu tandas bukan macam kita ni. Tandas nu dalam semak sana, dalam hutan sana. Ya, macam saya dulu duduk kampung dulu, tandas dalam hutan. Ya Allah, waktu kecil. Ya. Balik-balik kampung, Tok nak buang air, pergi dalam hutan. La ilaha illallah. Dalam otak kita biawak, ular semua ada. Macam mana nak buang air? Tapi itulah peringkat awal. Ya. Jadi, bila dia pergi itu, dalam jarak yang jauh, maka dalam keadaan gelap malam, Rasulullah tak perasan. Okey, bangun, kita berangkat, bergerak. Waktu bergerak tu, Rasulullah tak perasan, Aisyah tak ada. Ya. Maka, Aisyah bila balik, dah tak ada unta. Berarti jarak tu jauh, ya. Dah tak ada. Jadi bila dah tak ada, nak buat macam mana? Dia kata, Aisyah mengatakan, aku duduk terus. Aku duduk, ya, dengan pakaian Ummul Mukminin. Ummul Mukminin dia ada beza sikit pakaiannya. Jadi dalam sistem peperangan, Rasulullah yang bahagian depan satu, ya, bahagian tengah dan bahagian belakang. Dia sistem dia begitu kan. Jadi Rasulullah di tengah, dia pun berangkat. Ya, bahagian depan dah berangkat, dia pun berangkat. Kemudian yang belakang ni belum sampai lagi. Jadi dia pun duduk. Duduk menunggu. Tiba-tiba Safwan datang, orang yang bahagian belakang. Dia datang, dia nampak wanita ini dikenali Ummul Mukminin dengan pakaiannya. Ya Ummul Mukminin, apa hal ni? Aisyah kata, aku tidak bercakap walaupun sedikit. Masya Allah kan. Lalu dia terus letakkan unta dia berundur, Ummul Mukminin naik, dia kata. Ummul Mukminin pun naik. Dan dia kata, Safwan seorang yang baik. Dia tidak berbicara walaupun sepatah. Masya Allah, kalau kita ni kan, jenuh bercerita, bersembang, gelak ketawa lagi. Tak, ya, subhanallah, Ummul Mukminin. Itu pasal bila dituduh dia berzina, subhanallah, satu benda yang dahsyat. Ya, jadi dibawa, ya, dibawa. Dalam kisah ni, para nabi pun begitu. Ya, dia tak banyak cakap,
Terus dia dah tunaikan kewajipan dia, apatah lagi dia sebagai seorang anak raja, ya, dan juga seorang yang telah mempunyai kehebatan dia sendiri. Lalu dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berdoalah, insya-Allah Allah bagi jalan. Ya, saya yakin dalam bab ini, kerana kita berhubung dengan Al-Quran, begitu kedudukannya. Okey, apa jadi lepas tu? Menarik, ya. Okey, kita ambil balik, ya. Dia keluar dalam keadaan takut, lapar, semua takut. Lari daripada seorang raja yang zalim. Okey, kita tengok seterusnya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu dengan memberi minum ternakan kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, yakni Syuaib, setengah ulama mengatakan Syuaib, yakni Nabi Syuaib, dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang yang zalim. Ini menunjukkan dia seorang yang Nabi, ataupun dia ada pengetahuan tentang orang yang zalim, orang yang baik. Okey, jadi dalam kisah tu, bila Nabi Musa duduk, doa dia tidak putus, tiba-tiba wajahat, datang seorang anak dara daripada dua orang tu. Okey, datang. Dia datang dalam keadaan gedik. Tak. Ni dia isteri Nabi. Bukan begitu. Allah jelaskan dalam keadaan malu, pemalu. Itu anak dara. Kecantikan anak dara bukan pada muka je, tapi pada sifat malu dia. Ini bila tanya, nak kahwin? Tengok respon dia. Kalau terloncat-loncat, tergedik-gedik, ya, belum lagi kata nak kahwin, dah ada belakang motor orang, itu sorry, ya, dia sifat malu tu. Ya, Rasulullah kata, ya, kalau tanya janda nak kahwin, dia boleh jawab pasal dia dah ada pengalaman. Tapi kalau anak dari ditanya nak kahwin, dia akan malu. Sukutuha redha, kata Allah, kata Rasulullah. Dia diam tu tanda dia redha, naklah tu. Kenalah faham. Apa tak jawab? Tak faham ke? Lah, kita yang tak faham asalnya. Ya, dia dah nak tapi dia malu, orang perempuan malu. Ya, saya tertarik dalam kisah tu, bila ditanya perempuan tu nak kahwin, terus menyorok bawah tilam, bawah katil. Malu. Dia rasa muka dia tebal ke apa. Itu sifat anak dara. Ya. Okey? Bagi bapak dara dah kena faham tu. Kenapa ada kisah ni menarik lepas ni. Okey? Maka dia datang. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan keadaan tersipu-sipu. Ia berkata, sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternakan kami. Okey. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib, menceritakan kepadanya. Jadi Nabi Musa cerita perjalanan hidup dia. Nabi Syuaib dah faham. Kenapa? Dia Nabi. Dia tahu. Ya, lalu dikatakan kamu telah selamat daripada orang yang zalim. Kamu dah bukan berada di kawasan Fir'aun. Maka kamu dah selamat. Okey, apa lagi berlaku? Ini satu benda yang menarik. Abu Qatadah, dengar ni. Okey. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita. Kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Subhanallah. Banyak benda yang boleh kita dapat. Pertama, ulama tafsir mengatakan, ya,
si perempuan ni berkata, wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Okay. Kalau kita ni, kita fikir, ambillah sebagai pekerja. Tapi Nabi Syuaib tak faham macam tu. Dia faham anak dia ni dah baligh. Okay. Dia nak kahwin. Dia tak fikir untuk bekerja. Kerana ayat berikutnya yang menunjukkan bahawa seorang anak itu yang saya katakan pada pelajaran yang lepas. Kalaulah anak perempuan tu dah mula pegang baby orang kan, dia suka sangat, jangan kita jadi bengap. Maksudnya jangan jadi alah tak faham-faham ayah aku ni. Ya, aku nak kahwin, tu pasal aku pegang baby orang. Ya, tapi kita tak faham. Akhirnya kawan tu jadilah berkarat kat situ je. Ya, salah faham berlaku. Okey. Jadi dalam bab ini kita kena peka. Tu pasal anak dara bila dah usia 17, 18 jangan biarkan. Kita kalau boleh kahwinkan. Biar cepat sikit. Ya. Orang kata apalah, dia nak kejar career dia apa semua. Hentikanlah. Ya, kahwinkanlah. Ya, lebih selamat. Kita melihat pada selamat. Kejar-kejarlah tapi jaga dari sudut tu. Okey, baik, kita saksikan. Bila anaknya kata, ya abati stajirhu, ambil dia sebagai pembantu. Lepas tu dia kata apa? Sesungguhnya dia adalah seorang yang kuat lagi dipercayai. Macam mana dia tahu dia kuat dan dipercayai? Tang situ. Macam mana dia tahu? Disebabkan dia mengangkat batu tu. Jadi di sekitar ayah, orang lain angkat 5 orang angkat batu tu, tapi dia seorang je angkat batu. Tu memang kuat betul. Ya. Ayah dia dengar, okey. Habis yang dipercayai ni macam mana? Bukan masalah bagi air tu. Ya, bukan masalah bagi air. Yang dikatakan, nampak kepada wanita tu, kakak dia ni, ataupun adik dia, wallahu alam, tapi yang penting wanita ini yang pergi panggil ni, dia menyaksikan segala pergerakan lelaki ni. Tang mana? Sewaktu dia kata, bapa nak jumpa. Okey, kat mana? Kat rumah lah. Kat mana? Dulu tak ada handphone nak, okey ni Google Map. Okey, pergi ikut je. Tak ada. So, macam mana nak buat? Okey, ikut saya. Bila dia dikatakan dalam tafsir itu, bila berjalan, perempuan di depan, laki di belakang, dia jadi masalah. Penglihatan, apa lagi? Angin bertiup di padang pasir yang menampakkan tubuh badan budak wanita tersebut. Lalu Musa kata, wahai wanita, kamu duduk di belakang aku. Aku jalan, bagi je arahan. Okey, terus. Okey, terus. Okey, kiri, kanan. Pasal dia tidak mahu tengok pergerakan wanita di depan. Itu yang dikatakan amin. Jujur je Nabi Musa. Jadi dua sifat ini yang menyebabkan ya dia tertarik kepada Nabi Musa, dan bapa dia faham. Ya, bapa dia faham apa yang anak dia berbicara. Okey, kita lihat apa seterusnya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkatalah dia, yakni Syuaib. Okey, ni bapa dia berkata, nampak tak? Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya-Allah akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Itu dia. Okey, apa dia? Dah kita nampak dah bahawa anak dia bercakap tu, bapa dah faham. Bapa kena peka, mak kena peka dalam bab ini. Bila anak dah dewasa, okay, kita tengok kahwinkanlah. Kan? Jadi habis kahwin tu macam mana? Tunggulah, ya, telaga timba cari telaga. Kan? Timba cari telaga. Jumpa ke? Itu masalahnya. Kita nak tunggu timba cari telaga. Kadang-kadang timba tu bocor, tak bagus. Ya, nak cari telaga yang banyak air. Jadi masalah.
Maka di sini memainkan peranan yang penting, yang datang hukum hakam kalau kita tahu bahawa di sini wanita mencari lelaki. Telaga cari timba. Pula. Ya, ini berlaku. Ya. Telaga cari timba adalah dibenarkan oleh syarak seorang perempuan jika dia berminat kepada seorang lelaki. Bagi tahulah. Syarat lelaki itu soleh lah. Jangan lelaki mak motor yang jenis lok-lak tu pula. Ya, minat abah nak naik motor dengan dia. Itu sakit. Beli motor. Okay. Baik. Dalam bab itu dibenarkan syarak lelaki mencari timba. Lelaki mencari timba. Telaga mencari timba ataupun perempuan meminang lelaki. Meminang ya, bukan pergi kacau je, meminang. Hantar wakil. Boleh terima? Boleh, masya-Allah. Bukti yang berikutnya. Okey, jom kita buka surah Ahzab. Surah Ahzab menceritakan bagaimana wanita meminang lelaki. Okey, dalam surah Ahzab, surah yang ke-33. Surah Al-Ahzab. Mana dia? Tak jumpa pula. Okey. Ayat yang ke-50. Okey. Ayat tu agak panjang. Tak apa, boleh kita baca panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu perolehi di dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara lelaki bapamu, yakni sepupu ya. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapamu, anak-anak perempuan dari saudara lelaki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukminah yang menyerah diri kepada Nabi. Ini dia, wanita ini menyerah diri kepada Nabi. Ya, maksud dia ini berlaku pada zaman Rasulullah. Wanita tu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nak berkahwin dengan kamu." Kan? Hui, direct dia berkata. Kalau dia berkata kat sini Abu Talha, ya, terangkat kopiah tu. Naik turun balik. Ya, terangkat. Okey. Baik.
yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mahu mengahwininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukminin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ini di antara yang mengisyaratkan bahawa wanita dibenarkan untuk meminang lelaki, yang dibuat seperti mana Khadijah meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi masalah jika seorang lelaki itu baik. Ya, lelaki itu baik. Okey. Tetapi adat kebiasaan lelaki yang meminang perempuan. Okey. Dan menarik sekali, ini juga amat kita kena tahu kenapa Rasulullah berkahwin banyak. Jangan dibicara itu wahyu, kerana program yang Rasulullah kahwin banyak tu mengikut wahyu Allah, dibenarkan. Kita hanya 4, tetapi Rasulullah tidak begitu. Yang membuktikan Rasulullah tak boleh dah kahwin. Okey, buka muka surat sebelah. Berarti perkahwinan yang terakhir itu, itulah. Lepas tu dia tak boleh tambah dah. Okey. Ayat yang ke-52. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Tidak halal bagimu mengahwini perempuan-perempuan lain sesudah itu. Nampak tak? Putus. Lepas tu Rasulullah tidak berkahwin dah, ya, dengan orang yang lain. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan isteri-isteri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, ayat ini yang meletakkan bahawa habis. Itulah isteri-isteri Rasulullah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita dah clear dalam bab ni. Jadi bab meminang perempuan meminang lelaki tidak jadi masalah. Bahkan ulama membicarakan dalam bab ni, jika seorang itu mempunyai anak perempuan, maka dilihat anak perempuan itu layak dikahwini dan dia melihat ada lelaki-lelaki yang layak dikahwini, maka teruskan. Maksud dia pergi meminang kerana keadaan suasana akhir zaman, kedudukan wanita akan lebih banyak daripada lelaki. Berapa banyak? Tak tahu. Ya, tanda kiamat, di antara tanda kiamat, wanita nisbah lelaki 50 nisbah 1. 50 perempuan nisbah 1 lelaki. Ya, dan saya tertarik, tapi saya dengar berita tu dah berapa tahun yang lepas, yang mana di setengah negeri memang dia punya nisbah begitu kedudukannya. Ya, ada yang 10 nisbah 1, 15, 30, ya. Ada negeri-negeri barat yang saya tengok statistik tentang kedudukan mereka, nisbah dia begitu dahsyat. Dan ianya akan berlaku di akhir zaman, 50 orang perempuan nisbah dengan seorang lelaki. Ya, maksudnya nisbah yang begitu besar. Maka kalau kita ada, ya, di kalangan jemaah kita, Baitul Salam, Baitul Sunnah, apa salahnya kita kenen-kenenkan sesama kita, kan, supaya terjadinya orang sunnah yang terpelihara. Baik. Okey. Ya. Baik, jadi sekarang kita menyaksikan bagaimana Nabi Syuaib, ya, mengahwinkan anak dia, ya, dengan Nabi Musa, salah seorang, dan dikatakan anak perempuan yang pergi panggil Nabi Musa itulah kerana dia mengetahui sifat-sifat Nabi Musa secara terperinci. Ya, pertama kuat, dua-dua tengok, tetapi tang amanah tu seorang tu je yang menyaksikan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita dapat faedah daripada kisah ini ialah mas kahwin yang dijanjikan, al-hujaj, yakni bulan 12, bulan haji, yang dikaitkan dengan bulan haji, yakni setahun, 2 tahun, mas kahwin dia adalah duduk dengan pak mentua 8 tahun. Tak boleh. Kita zaman sekarang tak boleh. Ya, mas kahwin anak menantu duduk seminggu dah tak tenteram rumah. Jadi haru biru. Ya, ini kan pula 8 tahun, tetapi itu zaman dahulu. Ya, keadaan mas kahwin yang berbeza-beza. Perbahasan dahsyatnya dalam mas kahwin ni. Ala kulli hal kita nak menceritakan pada zaman itu mas kahwin 8
tahun kebiasaan. Lalu dia katakan kalau tambah 10 lagi baik, kan? Dan agak menarik dalam bab ini hadis Rasulullah menceritakan bahawa para nabi akan ambil yang mana paling baik. Jadi kita menyaksikan Nabi Musa mengambil 10 ya, untuk menyempurnakan kebaikan itu. Baik, kita lihat ya. Mana tadi ayat dia? 6. Wallahu alam. Kita dah bukan kelas kat sini ya. Kita dah bahaskan tentang bermulanya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam yang dikatakan umur dia 1000 tahun tapi dikurangkan 40 tahun, 960 tahun. Nabi Nuh yang dikaitkan dengan ayat 950 tahun, itu selepas 1000 tahun atau hampir ke 2000 tahun, wallahu alam. Kerana Ibnu Abbas mengatakan bermulanya kewafatan Nabi Adam 1000 tahun manusia berada di atas akidah yang betul, ya, tidak mensyirikkan Allah. Jadi itu 1000 tahun selepas Adam wafat. Ya, lepas itu, lepas 1000 tahun tu makan masa. Kenapa nak lahir generasi-generasi ini? Ya, makan masa yang mungkin juga 1000-2000 tahun yang jadi membiak tu. Okey. Jadi itu pula Nabi Nuh, dan kita jangka, wallahu alam, nak jangka tak boleh, tapi kita merasakan umur-umur mereka pun pada peringkat awal begitu. Tetapi bila kita saksikan Nabi Nuh nak menyampaikan kepada Nabi Musa, kan, bermulanya 3 anak dia yang dikatakan Sam, Ham dan Yafis tu melahirkan zuriat mereka tu lama, ya. Bani Israel yang duduk di Mesir tu pun lama sebenarnya. Bila kita saksi zaman Nabi Yusuf, bila Yusuf katakan kepada Bani Israel, pada adik-beradik dia dengan mak bapak dia, datanglah ke Mesir. Lalu mereka datang, itu 12 orang termasuk Nabi Yusuf, ya, 12 orang. Lepas tu beranak pinak. Berapa lama tu? Lama. Ya, kalau beranak pinak sampai 1000 tu, lama tu. Ya, bukan setahun dua. Bertahun, berpuluh tahun, beratus tahun mungkin. Ya, okey. Jadi di situ kita tak dapat nak agak secara kasar lah tu. Cuma yang Rasulullah mengatakan, ya, ketinggian Nabi Adam 60 hasta. Okey. Menarik dalam bab ini, kalau ketinggian 60 hasta, agak-agaklah ayam dia macam ayam kita. Ayam kita macam, bagi dia macam semut je, kan? Kecil. Oleh kerana tu ayam dia bersesuaian ikut zaman dia. Itu yang kita panggil dinosaur, kan? Bersesuaian. Pada dia tak ada apa-apa. Bagi kita tu dia mak besarnya. Tak ada apa-apa. Ya, bagi dia ikut zaman. Dan bila menyaksikan keadaan begitu, berarti ayam tu pun, binatang-binatang pun mengikut kita juga. Kita turun, dia turun. Kita kecil, dia kecil. Kita kecil, lagi dia kecil. Ya. Sampai masyarakat yang paling kecil apa? Hobbit. Apa ke nama? Ya. Okey, nak menceritakan bahawa wallahu alam, kita pun tak dapat nak agakkan secara tepat dalam bab ini. Baik. Jadi apa Nabi Musa kata? Kita lihat. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana sahaja dari kedua waktu yang ditentukan aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Maka daripada ayat ini mengisyaratkan bahawa lelaki ini adalah lelaki yang soleh. Ya, lelaki yang baik, yang mana Nabi Musa pun setuju dengan ucapan perkataan yang beradab. Ya, ini perjanjian kita. Ya, mana-mana yang aku pilih, kalau aku pilih 8, kamu tak boleh cela, dan kalau aku pilih 10 pun kamu tak boleh nak tambahkan lagi. Ya, itu perjanjian kita. Dan paling menarik apa dia? Wallahu ala ma naqulu wakil. Subhanallah, ini tauhid dahsyatlah. Nabi Musa bab tauhid dalam menerangkan cukup clear. Allah akan menjadi saksi kepada kita. Dahsyat, kalimah ni bukan main-mainan. Bila dia berkata begitu, ya, subhanallah, Allah menjadi saksi. Itu yang berlaku dalam kisah Bani Israel. Pernah dengar kan cerita Bani Israel berhutang? Ya, dia berhutang, dia pergi belayar, dia sampai satu tempat tu, tiba-tiba duit dia tak ada. Ya, duit tak ada, jadi dia mencari seseorang.
Lalu seorang tu dia minta aku nak berhutang kepada kamu, ya, kerana aku nak naik kapal nak balik ke negeriku. Lalu lelaki ni kata, apa cagarannya? Aku tak ada cagaran, tak ada kata jam ke emas ke, tak ada. Habis apa kamu boleh cagar? Allah menjadi saksiku. Kalimah tu ya, dahsyat. Allah menjadi saksiku sebagai cagaranku. Ini menarik ya. Saya tertarik dalam bab ni. Bila saya kat Pakistan tu, pasport nak bagi orang, mana boleh. Orang Pakistan pula waktu tu, tapi waktu konsulat Malaysia tu, ya, saya kata, apa cagaran awak nakkan pasport saya ni? Pasal ada isu sikit. Aku kerja dengan Malaysia. Tu dia. Betul. Bila disebut aku kerja dengan Malaysia tu, kita ada kepercayaan sikit. Kalau disebut aku orang Pakistan, memang tak percaya, sampai ketua tak percaya. Ya. Bila dia kata aku bekerja dengan Malaysia, kita bagi, tak ada hitam putih. Suspend tu. Ya, ada seorang yang jadi teman saya waktu tu. Lepas tu, selang habis tempoh seminggu tu, kita datang, dapat balik pasport. Lega. Ya, janji, itu pasal janji orang Malaysia kemah. Kan, saya suka. Ya, harap-harap kita pun kemah juga. Okey. Jadi, bila lelaki ni berkata begitu, lalu diserahkan mablag ataupun yang dia nak tu, lalu dia berjanji, aku akan bayar pada tarikh begini. Maka dia pun balik. Okey. Sedangkan asalnya hutang ini kena ada cagaran, ya, itu yang terbaik. Okey, tak apa, dia balik. Maka dia balik, habis dia balik tu dia bersiap-siap untuk siapkan pembayaran tu. Maka dia nak pergi. Ya, nak pergi, tiba-tiba kapal tak ada pada waktu tu. Kan? Kerana perjalanan kapal dia ambil kira. Jadi bila nak pergi tak ada kapal, macam mana? Dulu mana ada bank in by internet banking, kan? Tak ada. Maka di situ dia mula risau, ya Allah, aku telah berjanji. Dia cari, ya, jalan kapal, tak ada. Akhirnya dia pun pening kepala, ya. Dia duduk, tiba-tiba dia nampak satu kayu. Maka di situ, ya, di situ dia ambil kayu tu, agak macam kayu tu timbul kan, lalu dia ambil, dia mengatakan, ya Allah, aku telah berjanji dengan orang ni, tarikh begini aku akan sampaikan, maka tolonglah aku, dan aku telah menjadikan kamu sebagai saksiku. Dia belah kayu tu, dia letak duit dalam tu. Ya, ini bukan cerita Aladin gosok-gosok keluar asap jadi syirik anak-anak kita tengok cerita tu, tak. Jadi dia tutup kayu tu balik. Ya, bagaimana wallahu alam, ialah orang kadang-kadang berhati-hati supaya orang tak dapat kesan kan. Maka dia bismillah, ditawakal pada Allah, ya Allah, aku telah menjadikan kamu saksi kepadaku, maka tolonglah sampaikan benda ni. Okey, belayarlah. Yang orang yang memberi hutang tu menunggu. Dia tunggu. Mana janji ni tak datang-datang, janji tak datang-datang. Ya Allah, dia telah menjadikan kamu sebagai gharamah atau sebagai sebagai jaminan. Tapi dia tak datang, ya Allah. Lepas tu dia jalan-jalan tengok ada kayu. Asalnya ambil untuk kayu api. Itu asalnya. Bila dia ambil kayu tu, dia bawa balik. Mah ni ada kayu untuk masak kan. Mah pun ambil. Lalu dia belah, abang ada duit. Lepas tu ada sepucuk surat dari lelaki ni. Dia kata, ya Allah, Allah telah kabulkan doa dan Allah telah menjadi jaminan kepada kita. Alhamdulillah dapat. Lelaki ni masih lagi dalam ketakutan, ya, masih lagi tak puas hati. Dia kata dia tak tahu selamat sampai ke. Dia bukan tahu kan dalam keadaan macam itu. Akhirnya, ya, sampai masa dia kumpulkan mablag tu, lepas tu dia pun pergi. Kapal ada, dia pergi. Maka bila dia pergi sampai ke negeri tersebut, dia pun cari orang tu dan jumpa. Dan dia kata, aku nak serahkan wang ini yang seperti mana yang aku pinjam kepada kamu, hutang kepada kamu. Lalu lelaki tu kata apa? Kan kamu dah hantar melalui kayu tu. Oh, iya ke? Kesan yang Rasulullah kata, ini dia. Bila kita menjadikan Allah sebagai tempat jaminan kita, Allah akan jaga. Ya, saya beriman. Saya yakin, ya, kerana saya kenal, ya, Allah itu siapa. Itulah Tuhan kita yang akan mentadbir kita sebaik mungkin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kisah ni Nabi Musa asalnya lari daripada raja zalim dan akhirnya menjadi raja sehari.
ini. Dahsyat kan? Menarik sekali kisah Nabi Musa. Dari luar istana, dalam keadaan ketakutan dibunuh, akhirnya masuk dalam istana yang dikawal oleh raja, pengawal-pengawal. Lari daripada Raja Fir'aun yang zalim, ya, menjadi raja sehari di Madian. Masya Allah. Ya, ini kisah Nabi Musa yang menarik dan kita akan saksikan. Menarik sekali perjalanan Nabi Musa. Tetapi ujiannya besar-besar. Ya, dahsyat ujiannya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kisah Nabi Musa ini menjadikan pengajaran kepada kita dan menjadi contoh kepada kita dalam menyerah diri kepada Allah dan sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Tuan-tuan dan perempuan, sentiasa berdoa. Ya, terus direct kepada Allah. Ya, insyaAllah Allah akan bantu. Ya, Dia Tuhan kita yang maha agung dan maha hebat. Dia akan bantu. Jangan biarkan kita terlupakan Dia. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.